mereka berdua pun Tuhan. Siapa yang Tuhan soalan dia? Katakanlah akhirnya daripada Tuhan bumi dengan Tuhan langit ni, Tuhan langit kata nak turunkan hujan, Tuhan bumi kata tak payah, tiba-tiba hujan pun turun. Maksudnya apa nama? Maksudnya yang langit itulah Tuhan, yang bumi itu bukan. Okey. Tiba-tiba tak turun pula hujan. Maksudnya apa nama? Bumi itulah Tuhan. Yang langit itu bukan. Jadi di sini kita kena faham bahawa secara logik akal. Secara logik akal tak mungkin manusia itu boleh membayangkan ada dua Tuhan. Anda bagi sebab apa? Sebab kalau ada dua Tuhan, mana mungkin ada dua kehendak yang mutlak. Mesti salah satu je mutlak. Mutlak mesti satu. Anda bagi satu contohlah. Contoh, anda menyatakan bahawa anak saya ada 3 orang anak tunggal. Saya ni ada 3 orang anak tunggal. Agak-agak boleh bayang tak? Kalau siapa boleh bayang tu memang otak dia salah. Tak boleh bayang. Mana ada manusia boleh bayangkan 3 orang anak tunggal macam mana? Tunggal mesti satu. Macam mana boleh jadi 3? Itu contoh. Jadi bila mana saya sebut mutlak, maka mesti benda tu bersifat tunggal. Mana boleh mutlak tu ada 2 mutlak? Jadi Tuhan langit dengan Tuhan bumi nak turunkan hujan, dia terpaksa berbincang. Nak turun ke tidak? Maka bila mana berbincang, menunjukkan yang tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab kehendaknya itu terbatas. Perlu mesyuarat dulu. Maka di sini yang saya nak fahamkan, laras berfikir golongan terdahulu itu salah. Salah fikir secara logik. Anda sebut tadi, ni semua hujah logik. Logik mereka ni salah, menyebabkan mereka ni berfikir bahawa di sana ada Tuhan tu ada banyak, menyebabkan mereka tersesat. So kena faham, Al-Quran itu datang dengan logik. Tak mungkin Al-Quran itu ataupun Islam itu datang dengan sesuatu yang tak boleh dibayangkan oleh akal. Kalau ada orang kata, bayangkan rupa Tuhan. Mana ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran rupa dia dalam Quran? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kekuasaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kebesaran dia, sebutkan alam ciptaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan rupa dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni mana ada rupa? Sebab rupa itu merujuk kepada makhluk. Itu kita belajar dalam tauhid kan. Jadinya antara gambaran-gambaran punca-punca ataupun gambaran kesesatan. Kalau kita tengok dalam paper yang anda sediakan tu, surah Toha ayat 123, surah Al-Maidah ayat 16 menggambarkan kesesatan boleh berlaku disebabkan tidak berpegang dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kitab. Kalau kita tengok antara yang lain surah An-Nur ayat 54. Sebenarnya kalau nak tulis satu persatu ayat Al-Quran ni sebenarnya dia akan jadi panjang. Kalau nak buat buku tu boleh lah. Kita masukkan ayat Quran tu, lepas tu kita panjangkan dia. Lepas tu surah An-Nur ayat 54, surah Al-Ahzab ni semua boleh baca. Kesesatan boleh berlaku disebabkan tidak mengikut panduan yang diajar oleh Nabi oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Surah Al-Imran, surah An-Nisa menggambarkan kesesatan boleh berlaku disebabkan ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu seterusnya, kesesatan itu boleh berlaku disebabkan tidak mengesakan Allah Ta'ala serta tidak tulus ikhlas mengimani kekuasaannya. Nak mengimani kekuasaan Allah SWT kena dalam keadaan tulus ikhlas, bukan dipaksa dan sebagainya. Lepas tu yang keseluruhnya, gambaran kesesatan tu boleh berlaku dengan salah faham terhadap Al-Quran dan juga hadis. Tu ayat surah Taubah. Dan seterusnya menggambarkan kesesatan itu boleh berlaku disebabkan mengikut hawa nafsu. Surah Ghafir, kesesatan itu boleh berlaku disebabkan kegaguman terhadap diri sendiri. Dan sampai habis. Yang terakhir ni, kesesatan boleh berlaku disebabkan berpegang atas dasar sangkaan, bukan atas dasar hujah. Kalau kita perasan, kesemua yang anda baca ni, berpunca daripada cara fikir yang salah. Semua. Semua dalam apa ni, sebenarnya ada lagi ayat-ayat tu, cuma nak kena kebek tu panjang lah pula kan. Kesemua ayat ni dia bermula ataupun dia mesti ada unsur-unsur yang berkaitan dengan cara berfikir yang salah. Contoh kita ambil yang pertama, kesesatan boleh berlaku disebabkan tidak berpegang dengan panduan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala menyediakan panduan yang paling besar dalam Quran adalah panduan berfikir. Minta maaf nak sebut, kalau masing-masing ada hujah terpulang. Panduan yang paling besar dalam Al-Quran adalah panduan berfikir. Sebab apa anda kata dia satu panduan berfikir, satu lagi panduan untuk buat sistem dan undang-undang. Boleh tengok ayat Makiyah dengan ayat Madaniyah mana banyak. Yang tu boleh kira sendiri ya. Jadi nak sebutnya apa nama? Jadi bila mana seseorang itu tidak menggunakan ataupun tidak berpegang dengan panduan Tuhan, maka menyebabkan dia tersesat.
Al-Quran meletakkan panduan berfikir yang betul. Lalu dia berfikir cara dia. Apa terjadi pada dunia barat? Kita kena faham. Yang terjadi pada dunia barat apabila mereka berfikir cara mereka. Dia orang tak nak berfikir cara Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat otak manusia. Allah Subhanahu Wa Taala buat akal. Allah Subhanahu Wa Taala buat mata yang melihat alam ni. Geng-geng empirisisme ni, geng-geng yang meletakkan pengalaman itu menjadi sumber hukum, bukanlah sumber hukum, menjadi satu apa benda orang panggil satu keputusan, satu logik. Logik itu ataupun makrifah itu ataupun epistemologi itu mesti datang daripada eksperimen. Jadi anda nak sebut apa nama tu, geng-geng barat. Jadi sekarang ni bukan semua boleh dieksperimenkan. Bukan semua boleh dieksperimenkan. Untuk tahu betul dan salah, bukan semua boleh dieksperimenkan. Jadi anak nak bagi tahu apa nama? Nak bagi tahu bahawa sekiranya seseorang itu tidak berpegang dengan panduan Allah Subhanahu Taala, menyebabkan dia berfikir cara dia, sedangkan yang buat otak ni bukan kita. Kita mana mampu buat otak kita sendiri? Berapa banyak orang yang berfikir cara yang salah? Korang belajar dalam ilmu mantik. Ilmu mantik ni, ya, anak akui bahawa ilmu mantik ni dia ada olah daripada rasionalisme Socrates. Bukan rasionalisme barat hari ni, tapi rasionalisme Socrates. Jadi anda nak sebut apa kenapa ilmu mantik tu diwujudkan? Kerana ilmu mantik itu adalah untuk memelihara akal daripada berfikir cara yang salah. Kita tengok ilmu mantik yang disusun oleh tokoh-tokoh Islam seperti Al-Kindi dan sebagainya. Mereka menyusun ilmu mantik tu bukannya goreng-goreng dengan otak dia orang, tetapi mereka berpandukan kepada isi-isi Quran. Isi-isi Quran di sana terhasilnya, lahirnya ilmu mantik, iaitu ilmu untuk berfikir dengan cara yang betul. Lepas tu pula yang keduanya kesesatan boleh berlaku disebabkan tidak mengikut panduan yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab apa? Cara berfikir Nabi SAW. Nabi datangkan wahyu untuk bawa manusia cara berfikir. Selain daripada membentuk undang-undang di zaman Madaniyah, akan tetapi di Mekah yang anda nak mention ni, Nabi SAW kita selalu bincang tau. Minta maaf lah nak sebut. Kita selalu bincang bahawa kita kena berfikir, kita kena dakwah cara Rasulullah. Kita kena bawa dakwah cara Nabi. Kita kena dakwah, kita ni pas sebagai badan dakwah, sebagai gerakan dakwah. Tapi kita dakwah kita ikut cara Nabi betul ke? Ni kita ni. Jangan salahkan orang lain, kita ni kan. Kalau dakwah cara Nabi SAW, ana syorkan kita kaji betul-betul. Dakwah cara Nabi SAW, ana perhatikan dakwah cara Nabi ni, iaitu dakwah untuk merangsang akal supaya berfikir. Bukan sekadar berfikir, tapi berfikir dengan betul. Ada ni jap. Ada anak-anak main-mainan jap. Ustaz. Aduh. Okey. Jadi nak ceritanya apa nama? Jadinya dakwah secara, anak bagi satu contoh ayat. Bukannya anak saja goreng-goreng, tapi memang ada panduan dia. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita perasan, tiga-tiga ni elemen menggunakan elemen akal. Yang pertama sekali, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bukan goreng-goreng, bukan main belasah je, bukan main empirisisme. Ana bagi satu contoh, banyak di kalangan kita, kenapa nak tekankan ideologi ni? Kerana di kalangan kita, ahli gerakan Islam banyak mengemukakan dakwah secara eksperimen. Contohnya apa nama? Dulu aku try dakwah cara ni, boleh dah, ramai orang minat dah. Nampak tak? Contoh begitu kan. Sedangkan dia, Nabi buat tak? Bukannya nak kata bid'ah ke apa ke, tak. Cerita dia sekarang, Nabi SAW dah menyediakan kaedah dakwah yang betul.
Nabi dah sediakan dah benda-benda tu. Kita ni pula zaman sekarang kita nak test, nak try. Nak try pengalaman aku lah. Aku dulu buat gini jadi ni. Ana nak bagi tahu apa kenapa? Kalau benda tu bersifat teknikal dan ada dalilnya, contohnya ada dalil rujukan, tak ada masalah. Contohnya dia kata saya buat dakwah melalui bola sepak ni ramai minat dan dakwah saya jadilah. Ana nak tekankan. Kita kena faham apa beza dakwah dan juga silaturahim. Yang kita duk buat bola tu tak salah. Tapi ana punya pendapat lah, ia lebih kepada silaturahim. Kita nak menjalinkan hubungan. Tetapi yang bersifat dakwah itu apa dia? Yang bersifat dakwah tu udu ila sabil rabbika. Lepas tu ayat yang lain, banyak lagi ayat-ayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak Nabi berdakwah dengan cara mempromosi keseronokan, bagi keseronokan pada orang, dengan keseronokan itulah akan menarik mereka pada Islam. Kalau siapa yang ada hujah dalil, silakan. Ana tak jumpa lagi. Okey. Jadi kalau kita perasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di Mekah, dia menggunakan dakwah dengan kaedah merangsang akal. Merangsang akal tu dengan kaedah apa nama? Menceritakan tentang konsep ketuhanan dan sebagainya. Bila mana Nabi ada kuasa, Nabi dakwah kepada raja-raja apa semua tu kan di Madinah kan. Raja-raja tu luar Madinah lah. Ayat Nabi tu kalau kita perasan, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah ayat yang bersifat merangsang akal raja-raja ni supaya fikir. Akal raja-raja ni supaya fikir dengan surat yang tak panjang tu merangsang akal. Dan kalau kita lihat bahawa antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, ala bayyinatin, dalam tafsir dia sebut ala bayyinatin. Ala bayyinatin tu maksudnya apa nama? Katakanlah ini jalanku ad'u ila Allah, aku menyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala ala bayyinatin, iaitu dengan keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas berkaitan dengan fungsi akal. Maka banyak, kalau kita nak sebut banyak Allah Subhanahu Wa Taala punya apa nama firman Allah Subhanahu Wa Taala, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjurus kepada membetulkan cara berfikir. Itu sangat banyak. Antara yang lain dalam surah Ali Imran, surah An-Nisa menggambarkan kesesatan boleh berlaku disebabkan ingkar daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ana bagi satu contoh. Ana bagi satu contoh dalam surah Al-Baqarah lah contohnya, yang mana kenapa iblis ingkar arahan Allah Taala lalu dia jadi sesat. Dia keingkaran dia tu berdasarkan cara fikir dia. Cara fikir dia yang salah, bahasa ringkasnya cara fikir dia syaitan, dia ada pemikiran, dia ada otak. Dia ada akal. Allah Subhanahu Taala bagi akal. Jadi akal ataupun cara berfikir iblis ketika itu adalah terdorong ke arah liberal ataupun liberalism. Iaitu ingin bebas daripada sebarang ikatan terhadap Tuhan. Allah Subhanahu Taala ikat satu arahan. Arahannya sujud pada Adam ataupun tunduk hormat pada Nabi Adam. Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh kerana apa? Aba wastakbara. Ya, kita katakan dia tu aba, wastakbara, sombong. Jadi disebabkan penyakit sombong dia tu tadi, yang mana menjurus kepada dia berfikir apa? Aku nak liberal daripada mana-mana arahan Tuhan. Aku nak liberal daripada mana-mana arahan Tuhan. Yang tu yang dimentionkan ataupun disebabkan apa? Disebabkan kesombongan dia. Maka kalau kita lihat ayat bawah tu, kalau yang anak tulis tu, bawah tu pun ada sebut mana tadi? Kesesatan kafir ayat 83. Kesesatan boleh berlaku disebabkan kagum terhadap diri sendiri. Sama perangai iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api. Dia kagum dengan penciptaan diri dia. Lepas tu pula tengok ayat mana lagi? Mana lagi? Kesesatan mana lagi? Tengoklah sendiri. Tengok sendiri mana ayat tadi kan. Jadi nak sebutnya apa nama? Nak sebut disebabkan apa nama? Disebabkan keingkaran daripada arahan Allah Subhanahu Taala. Punca dia, point dia, dia berfikir bahawa dia ingin bebas daripada mana-mana arahan Tuhan. Dia ingin bebas daripada mana-mana arahan Tuhan. Kita tengok dalam asas liberalism. Antara asas liberalism adalah membebaskan diri daripada mana-mana tatanan agama. Itu antara paksi. Asal usul liberalism ni nak membebaskan manusia daripada agama. Agama Kristian lah dimaksudkan. Asalnya begitu. Lepas tu dia akan berjela. Kebebasan manusia, humanism dan macam-macam lah. Macam-macam.
Yang keseterusnya, dalam surah An-Nisa dan dalam surah Sad, menggambarkan kesesatan itu berlaku disebabkan tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak tulus ikhlas. Tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala itu disebabkan apa? Disebabkan berfikir bahawa Tuhan tu ada banyak, politisme. Disebabkan berfikir bahawa Tuhan itu berbilang-bilang dan Tuhan itu seperti makhluk. Seperti kita kena faham, kalau kita belajar tauhid, kita bukan saja belajar tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu saja, tetapi sifat dia. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu pun esa, wahdaniyah. Wahdaniyah fis sifat wa wahdaniyah fil af'al. Jadi dalam wahdaniyah fis sifat ni juga sama juga. Termasuk juga kita ataupun orang tersebut apabila berfikir bahawa ada kuasa ataupun ada benda lain yang boleh menandingi kealiman Allah Ta'ala. Contoh, ilmu Allah Ta'ala. Dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok dalam dunia barat, rata-rata punca mereka tersesat disebabkan inilah. Disebabkan apabila mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mewahdaniahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap siapa-siapa saja boleh jadi Tuhan. Siapa-siapa saja boleh mengeluarkan idea, boleh jadi Tuhan. Boleh jadi Tuhan. Antara kalau kita tengok yang keseluruhnya, kelonggaran terhadap pegangan agama. Dalam surah Toha dan juga surah Al-Maidah menggambarkan kesesatan boleh berlaku disebabkan tidak dengan panduan Allah yang ana huraikan tadi. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ayat ni sahabat-sahabat, ayat ni penting untuk kita faham bagaimana ni huraian yang lain, bagaimana agenda barat. Agenda barat dia ataupun Yahudi dalam ayat ni pun cerita tentang ahli kitab. Yang mana golongan-golongan Yahudi ni mereka sendiri tak ada modal. Mereka sendiri tak ada isi, tak ada point untuk berhujah dengan Islam. Katakanlah dia berkata sistem Tuhan tak bagus, sistem Tuhan tak betul. Okay, give me your proof. Datangkan hujah bahawa apa yang tak betulnya. Dan datangkan poin kamu. Maksudnya kalau kamu kata sistem Tuhan tak betul, sistem kamu betul ke? Datangkan. Anda nak bagi tahu apa ke nama? Anda nak bagi tahu bahawa sistem barat takkan ada satu poin pun untuk mengatakan sistem mereka betul. Takkan ada. Hatta liberalism pun orang barat telah mengemukakan satu konsep namanya liberalism paradox. Liberalism paradox tu apa dia? Apabila liberalism tu di hujungnya diorang akan sampai jalan buntu. Jalan buntu tu maksudnya apa? Maksudnya tak jumpa jalan. Dia contoh dia banyak liberalism paradox ni. Iaitu sampai akhirnya dia pun dah tak boleh selesaikan ke pertembungan isu kebebasan. Sampai hujung dia. Ana bagi satu contoh lah. Contoh yang dibincangkan dalam liberalism paradox. Iaitu sekiranya ada golongan yang nak pasang exhaust motor kuat. Lalu apa ke nama dia memperjuangkan hak dia, lalu liberalism kata ni hak dia. Berilah kebebasan kepada siapa saja untuk memasang exhaust kuat. Itu hak dia, exhaust tu motor dia. Jadi suka hati dia lah. Jadi cerita dia sekarang ni, siapa pula nak memperjuangkan hak orang yang sakit telinga dengar exhaust kuat? Siapa pula nak perjuangkan hak orang-orang masyarakat yang tiap-tiap hari motor kuat duk lalu depan rumah dia sakit telinga? Siapa nak perjuangkan hak dia untuk tak nak dengar bunyi kuat motor exhaust? Jadi kat situ tu, yang tu contoh. Tu lagi. Siapa pula tu? Nak sebutnya apa ke nama? Itu gambaran apa? Gambaran bahawa liberalism di hujungnya ada paradoks. Dia tak boleh selesaikan masalah dia. Jadi itu salah satu contoh yang perlu kita faham. Yang Ana nak bagi tahu apa ke nama? Seperti mana Ana sebutkan tadi. Mereka kalau nak orang-orang barat dia biasa bila siapa jadi admin kan, kadang-kadang dia tertekan mute, nak tekan mute orang lain, tertekan mute Ana kan. Jadi tak apa je, jangan risau. Tekan je mute, Ana akan on balik, bukan susah pun. janji yang lain mute lah. Okey. Apa cerita tadi Tadi cerita pasal apa? Tadi lupa dah. Liberalism paradox. Okey, Ana nak sebut apa ke nama? Orang-orang barat.
mereka mengemukakan idea mereka, tetapi idea mereka itu tidak boleh ataupun idea mereka itu bukan bersifat menyelesaikan masalah. Mereka sendiri tak ada sebarang solusi, tak ada sebarang bagilah. Contoh macam Darwinism, daripada dulu sampai sekarang tak ada selesai. Liberalism ada liberalism paradok, lepas liberalism klasik muncul liberalism moden, lepas tu muncul liberalism klasik. Kapitalis di-upgrade pada zaman neoliberalism, dan kapitalis juga ditolak oleh geng-geng sosialis. Sosialis siapa? Orang barat juga. Yelah, kalau kita nak kata yang sosialis ni Soviet, terpulanglah. Lepas tu pula mai datang pertembungan antara idealism dengan realism. Pertembungan ni nak bagi tahu apa nama? Nak bagi tahu bahawa sebenarnya ideologi barat itu kalau kita nak argumentasi ideologi mereka memang sangat senang. So dalam ayat ni tadi, waqala ta'ifatun minhum aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Ni ayat apa ni? Ayat ni ceritanya dema tak reti nak menolak hujah-hujah yang ada pada Quran. Depa tak reti nak tolak hujah-hujah yang ada pada Islam. Dema takkan ada. Korang boleh tengok dialog orientalis dengan beberapa orang di Mesir contohnya kan. Di Mesir ada dulu buat channel antara orientalis dengan dengan beberapa orang syekh daripada Al-Azhar. Okey. Jadi nak sebutnya apa nama? Bila mana dialog tu, kita akan dapati bahawa depa hanya mampu untuk meragukan je. Okey. Orang barat, dia orang tak boleh buat apa-apa pada Islam. Dia orang nak mengeluarkan hujah yang meruntuhkan Islam, tak mungkin. Mereka hanya mampu untuk meragu-ragukan sahaja. Nafizah, anak-anak tengah duk parti tu. Itu khusyuk kawan tu. Okey. Anak nak sebut apa nama? Anak nak sebut mereka hanya mampu meragukan saja. Kalau kita berdialog dengan dia orang kalah. Dia orang kalah. Secularism. Dulu dia orang kata, anak bagi satu contoh, secularism yang tak nak ikut panduan Tuhan ni lah. Dia orang mengata, kalau kita tengok dalam sejarah secularism, diasaskan untuk membebaskan pemerintahan negara, mengasingkan pemerintahan negara dengan pengaruh gereja. Nak asingkan. Sebab apa? Mereka beranggapan pengaruh gereja ataupun sekiranya negara itu berada di politik negara itu berada di bawah pengaruh gereja, jahanam negara. Mereka mengatakan bahawa sebab apa jahanam negara? Sebab apabila di bawah pengaruh bergereja nanti akan lahir sistem feudal. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, apabila mereka memisahkan pengaruh agama daripada politik dengan harapan untuk melenyapkan sistem feudal yang demo kata menindas itu, akhirnya mereka melahirkan politician yang jahat. Politician yang tak ada batas agama. Politician yang main cara macam beli. Jadi selesai masalah tak jawapan dia? Jawapan dia tak selesai. Sebab itu anak nak bagi tahu kat sini bahawa kalau kita nak berdialog dengan ideologi barat ni memang bungkus. Confident ni kan. Tapi janganlah over confident. Baca malas tiba-tiba nak dialog dengan siapa dengan siapa-siapa lah. Jangan over confident. Kita kena study lah. Sebab itu kena study pemikiran barat. Dan orang barat, dia bila study cara kita, study cara pemikiran Islam, dia sampai sampai kiamat pun mereka takkan mampu untuk meruntuhkan hujah-hujah Islam. Hujah-hujah yang diketengahkan oleh Al-Quran, sampai kiamat dia orang takkan mampu untuk meruntuhkannya, melainkan apa? Melainkan hanya mampu meragu-ragukan sahaja. Jadi mereka pun datangkan keraguan tu, datangkan keraguan ni. So keraguan ni, siapa yang akan ikut keraguan? Iaitu orang-orang yang jahil. So sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ni tidak ada keraguan padanya. Siapa yang meragui Al-Quran? Hudan lil muttaqin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Jadi kalau mereka yang tak ada elemen takwa, boleh jadi mereka meragui isi Quran. Mereka disebabkan serangan barat yang katanya meragukan orang, menyebabkan mereka kata, macam mana Al-Quran boleh kata gini? Kenapa Islam macam tak ada solusi je masalah harga naik? Harga naik ada dalam
solusi Islam. Ana boleh cerita tapi topik lain lah. Bukan malam ni lah kan. Jadi ana nak sebut bagaimana golongan terdahulu Bani Israel mereka tersesat dalam keadaan mereka tak ada modal. Mereka tak tahu pun depa pegang ni, depa tak ada hujah pun. So mereka hanya mampu untuk meragukan orang Islam terhadap amalannya. Okey, jadi ayat ni cerita dia sebenarnya macam ni. Ana tak tahulah orang dah baca belum paper ana ni. Ayat ni cerita dia dalam tafsir Ibn Katsir dan macam-macam lah dia sebut. Bahawa orang Yahudi ni, Bani Israel ni, ahli kitab ni, dia orang olok-olok masuk Islam. Jadi olok-olok masuk Islam, patutnya nak cerita awal lagi tadi patutnya. Depa olok-olok masuk Islam untuk memurtadkan sahabat-sahabat Nabi. Depa nak bagi sahabat-sahabat Nabi ni keluar daripada Islam. So kaedah dia bagaimana? Kaedah dia bagaimana? Kaedah dia depa akan olok-olok masuk Islam, semayang subuh semayang belakang Nabi, zuhur semayang belakang Nabi, bila waktu petang mai datang waktu asar, mereka akan sembahyang cara mereka yang tersendiri. So apabila di sahabat-sahabat Nabi yang lain tengok bimbang sahabat-sahabat Nabi ini akan ragu. Dia kata apa? Oh, orang-orang Bani Israel ni cara semayang demo petang-petang ni lain. Dia orang dah masuk Islam dah. Rasanya depa semayang ni cara lain ni sebab apa? Sebab depa lagi tahu daripada kita. Kita kena faham bahawa orang-orang Bani Israel ni kalau ikutkan mereka lagi otai, orang lama. Mereka dah ikut ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa punya lama tadi. So sahabat-sahabat Nabi fikir depa ni Islam, takkanlah depa nak semayang reka-reka. Yang ni mesti semayang ni mesti ada benda-benda yang menjadi amalan golongan terdahulu kot ni. Contoh begitu kan. Jadi tujuannya Bani Israel buat begitu, tujuan dia untuk apa? Adalah untuk meragukan orang Islam terhadap apa yang sedang diamalkan oleh orang Islam. Maka orang Islam akan keliru. Semayang yang betulnya, ya kita ikut semayang cara Nabi. Waktu asar semayang cara ni ikut. Contoh begitu. Contoh begitu. Jadi mereka, ayat ni yang perlu kita faham bahawa ayat ni mereka sendiri nak meruntuhkan hujah daripada Nabi SAW. Tak boleh. Mereka hanya mampu nak meragukan saja. Maka itu yang pertama yang perlu kita faham. Antara perkara yang boleh menyebabkan tersesat. Ni yang kedua dalam poin yang merah yang kedua ni. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita kena faham bahawa ideologi barat banyak merangsang kepada hawa nafsu. Banyak. Ana nak cerita tu banyaklah. Dan ana akan paku sikit lah, minta maaf lah. Ni pun pengisian dalaman. Jadi ana akan paku. Paku tu maksudnya ana akan tegur lah benda-benda yang tak kena. Ideologi barat dia menawarkan hedonism. Dia menawarkan rangsangan nafsu. Sebelum tu ana baca ayat Quran dulu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala yatazakkarun. Jadi ayat ni kalau kita lihat, mana dia ni? Sat kecil sikit. Okey. Kita kena faham bahawa antara paksi kesesatan juga adalah hawa nafsu. Adalah hawa nafsu. Jadi nafsu ni dia merangsang kepada benda-benda yang tak betul. Dia merangsang kepada, ada bagi satu contoh, liberalism. Liberalism dia merangsang kepada nafsu ketuanan diri. Aku ada badan, aku ada otak. Suka hati aku lah. Itu contoh. Ni siapa? Liberalism, humanism. Kalau ikut dalam sejarah, humanism awal lagi. Tapi ciri-ciri itu sama je demo ni. Jadi anda nak sebut apa? Humanism itu mengajak kepada ketuanan diri sendiri. Maksudnya, ni aku punya hidup, aku punya life, suka hati aku nak buat macam mana. Termasuk juga existentialism. Existentialism ni dalam bahasa Arab disebut sebagai wujudiah. Walaupun ya wujudiah ni, existentialism ni barulah lagi, tak adalah dikira sebagai golongan terdahulu. Tapi nak sebutnya kenapa golongan terdahulu sesat, anda bagi satu contoh, etis. Siapa etis? Antara yang pengamal etis adalah Raja Namrud. Manakala kaum-kaum dia tu semua politism. Raja Namrud ni kenapa dia etis? Sebab apa? Yang pertamanya, kita kena faham. Raja Namrud dia menganggap dia Tuhan. Raja Namrud dia menganggap dia Tuhan. So apabila dia menganggap dia Tuhan, maka dia tak percaya Tuhan lain tu ada. Dia akan menolak mana-mana ketuhanan selain daripada diri dia.
Maka sebab itulah kita kena faham bahawa Raja Namrud tu dia adalah seorang etis. Etis ni juga sebahagian daripada the part of ideology yang merangsang kepada nafsu. Iaitu kalau kita lihat sekarang ni apabila orang dia nafsu untuk menjadi Tuhan. Nafsu untuk menjadi seorang yang berkuasa, nafsu untuk menjadi seorang yang berpengaruh. Raja-raja dulu ni sesat-sesat sebab apa? Sebab nafsu lah. Jadi nafsu ni dirangsang oleh apa? Cara fikir yang salah. Macam Raja Namrud tadi, etis dia. Bila mana berdialog dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dialog dengan apa? Dialog dengan otak. Dialog dengan hujah akal. Sehingga dia pun tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab antaranya apa nama? Antaranya yang dialog Nabi Ibrahim AS bukan dengan Raja Namrud, tapi dialog Nabi Ibrahim untuk berhujah. Antaranya dia kaum dia menyembah bintang. Kaum Nabi Ibrahim AS ni dia percaya kepada dewa-dewa yang bersifat bintang-bintang ni. Jadi bintang ni ada dewa ni apa semua ni kan. Jadinya kepercayaan tersebut dan juga dewa matahari, dewa bintang, satu lagi dewa apa? Dewa bulan. Dewa-dewa ni dia seakan-akan fahaman sebeism. Sebeism ataupun dalam bahasa Arab disebut sobaiyah, iaitu kepercayaan terhadap objek-objek langit itu sebagai dewa. Ni pun satu part. Ada kaum Nabi Ibrahim yang percaya terhadap dewa cinta, dewa musim bunga, dewa apa nama lagi, dewa macam-macam. Ni semua pahaman mengarut semua ni. Jadi kepahaman mengarut ni datang daripada apa? Datang daripada cara fikir yang salah. Iaitu apabila mereka berfikir bahawa di sana bulan dan matahari itu dia adalah satu kuasa. Anda bagi satu contoh yang paling sengal lah, yang paling sengal. Yang paling sengal di Mesir ada satu pahaman, satu ajaran. Yang mana dia percaya bahawa Tuhan itu kumbang. Kumbang tu Tuhan. Kumbang adalah Tuhan. Kalau biasa kita dengar lembu Tuhan, ni kumbang. Jadi kumbang ni kalau kita lihat di Mesir ni kadang-kadang ada yang dilukis manusia kepala kumbang. Kepala dia tu macam kumbang kan. Jadi cerita dia apa? Cerita dia apabila mereka jalan di padang pasir. Ni cerita dia. Dia pun nampak kumbang ni dia duk golekkan tahi dia. Semua orang tahu kumbang ni tahi dia besar daripada kumbang tu. Jadi duk golek tahi, duk golek kan. Jadi depa pun tengok matahari. Matahari ni tiap-tiap hari duk berpusing, duk bergolek mengelilingi bumi. Maksudnya keluar daripada timur tenggelam ke barat. Lalu dia orang pun fikir, nampak tak? Fikir cara yang salah. Fikir mandai-mandai. Ni semua reka-reka ni semua ni. Dia fikir dia mau musyarat ke macam mana ke. Aku rasa Tuhan ni kumbang ni. Jadi dia kerja dia kumbang Tuhan ni duk golek tahi tiap-tiap hari. Tahi Tuhan tu apa dia? Matahari. Tu sampai taraf tu. Sampai taraf tu dia pun fikir. Jadi anda nak sebut apa nama? Yang kita nak sampaikan bahawa semua ni datang daripada apa? Datang daripada dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu sentiasa mendorong supaya berfikir cara yang salah. Anda bagi satu contoh yang anda nak tegur sikit. Kita ni, anda nak fahamkan. Contoh TikTok. Ni anda terus terang. TikTok ni kalau kita kaji betul-betul, kajilah betul-betul. Semua orang ada otak, Allah bagi akal, kajilah, janganlah main ikut aja. TikTok ni adalah satu aplikasi yang memperkasakan ideologi hedonism yang sangat teruk. Kalau korang tanya Ana, Ustaz, macam mana Ustaz boleh tahu apa nama TikTok ni bawa pada hedonism? Yang tu nak cerita dia, Ana kena cerita panjang. Kena cerita daripada zaman Yunan tentang asal-usul hedonism, orang-orang. Kalau kita kaji sejarah, hedonism ni ada zaman Nabi Ibrahim lagi. Ada zaman Nabi Idris. Zaman Nabi Idris dah ada fahaman hedonism. Ketika itu mereka tak nak fikir tentang konsep-konsep ketuhanan apa semua ni, apa tu, dia tak nak fikir benda-benda serabut. Lalu bagaimana dia pun nak kurangkan serabut mereka? Mereka buat alat-alat muzik. Jadi alat-alat muzik zaman tersebut tujuannya supaya mereka boleh bebaskan kepemikiran mereka daripada konsep ketuhanan dengan menyeronokkan diri. Itu asal-usul yang jauh. Asal-usul yang dekat sikit zaman Yunan. Diasaskan oleh Epicureanism. Jadi anda nak sebut apa? Anda nak sebut cerita benda ni panjang lah. Cerita benda ni panjang. Jadi anda nak sebut bahawa TikTok itu adalah salah satu daripada elemen yang memperkasakan hedonism. Semakin banyak penggemar TikTok, semakin ramai, semakin besar
pengaruh, orang panggil apa semakin besar pengaruh TikTok ataupun hedonism terhadap dunia manusia. Kalau dulu kita ada Michael Jackson, bukan kita lah. Ada Michael Jackson untuk pasarkan hedonism. Kenapa dia orang nak pasarkan hedonism? Kena faham, hedonism tu dipasarkan untuk apa? Untuk menjauhkan orang daripada agama. Termasuk juga TikTok. Digunakan, dia cerita dia panjang, termasuk juga algoritma dia apa semua tu. Kalau kita kata kita nak menguasai TikTok tu panjang. Anak-anak boleh bahas. Cuma bukan masanya lah malam ni. Jadi cerita dia apa kenapa? Bahayanya benda tu, sekiranya kita menawarkan benda-benda macam tu. Benda-benda yang mengajak orang kepada hedonism. Agak-agak dakwah kita tu betul ke tak? Itu korang fikirlah sendiri. Agak-agak dakwah kita tu betul ke tak? Kita nak dakwah orang kepada Islam ke kepada hedonism? Maka jawablah sendiri. Okey, jadi anak nak sebut apa kenapa? Hedonism ni dia kerja dia bukan merangsang akal, dia tackle nafsu. Dia merangsang nafsu. Dia cerita dia panjang, dia punya asal usul dia panjang bab hedonism ni. Aku nak cerita pun panjang kan. Daripada zaman Epicureanism, lepas tu Epicurus yang mengasaskan ideologi tu, dia mencari kenapa tujuan kita dihidupkan. Ni anda selit sikitlah supaya sahabat-sahabat tak tertanya-tanya risau nanti malam ni tak cukup tidur. Dia zaman Yunan dulu ni orang bincang tentang kenapa kita dihidupkan. Perbincangan tu, dia perbincangan banyak. Dia orang ni masing-masing berfikir kan. Perbincangan tu banyak. Jadi antara yang dibincangkan selain bab kosmologi, bab ketuhanan apa semua ni, dia orang bincang tentang kenapa kita dihidupkan. Lalu mai datang satu mazhab ahli falsafah mengatakan kita dihidupkan untuk mengecapi kebahagiaan. Lepas tu bincang pula macam mana nak mengecapi kebahagiaan. Mari datang satu mazhab dalam falsafah ni mengatakan bahawa nak mengecapi kebahagiaan itu mestilah dengan epistemologi. Dengan tahu. Bila mana seseorang tu tahu, dia bahagia. Ni Ana nak cerita kat sahabat-sahabat lah. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat nak test, Ana memang banyak kali dah buat eksperimen ni. Tapi Ana bukan empirisisme lah. Apa dia eksperimen dia? Okey, Ana nak sahabat-sahabat balik nanti. Balik rumah nanti, katakanlah Zaujah tak mari program malam ni. Balik rumah nanti, tiba-tiba lampu semua padam. Kita pun pergi kat plug, tekan lampu. Boleh pula nyala, ingat tak ada karen. Kita pun ni, mana bini aku ni Pergi kat bilik, jumpa bini kita. Bukan kat bilik, tapi kat dapur. Kita tanya, pasal apa? Lampu gelap pasal apa semua ni? Dia kata, adalah. Mesti kita tertanya-tanya. Bila kita tak tertanya-tanya, malam tu kita tak cukup tidur. Kita fikir, apa dia bini aku ni? Tak pula, esoklah aku fikir. Esok balik, gelap lagi. Kita pun mikir sekali lagi. Tanya, pasal apa matikan lampu? Adalah. Malam tu, kali kedua, 2 malam. Kita tak tidur lena. Kali ketiga, 3 malam. Sampai sebulan. Kita pun sembang dengan kawan kita. Aku rasa bini aku ni putih wayar. Selamba kan. Bini aku ni ada masalah ni. Dia ada short ni. Kod dia ni apa ke nama, kena short current lampu. Terus kerja dia nak matikan lampu je kerja. Contoh kan. Tapi dia tak tahu. Dia hanya assume. Dia hanya assume ni orang panggil. Korang pun tahu assume tu apa kan. Dia hanya sangka. Sebab apa. Jadi dia tak bahagia. Dia tak bahagia. Dia fikir tak bahagia. Dia tak tenteram. Tak tenang jiwa dia. Sehinggalah sampai satu masa. Bila dah 30 hari tu, dah sebulan dia pening tengok bini dia, apa orang terbiat matikan lampu ni. Bini dia pun cakap, abang nak tahu tak pasal apa ayang matikan lampu malam-malam? Balik-balik gelap semua satu rumah. Pasal apa? Pasal apa? Korang boleh jawab? Ni ramai-ramai depan nak. Korang nak tahu jawapan tak? Nak tahu tak jawapan dia? Kalau korang nak tahu tu, maksudnya sifat ingin tahu korang tu betul. Maksudnya memang otak berjalan. Bila anak tanya nak tahu ke tak? Kalau ada sifat nak tahu, itu manusia yang normal. Tapi kalau apa benda lah, lantak pergi lah. Biar pergi lah bini dia nak matikan lampu ke tak? Lantak pergi duduk kalut apa? Yang tu ciri-ciri manusia yang tak nak fikir. Otak dia lemah. Daya fikir dia lemah. Jadi siapa yang rasa ingin tahu tu, yang tu normal lah tu. Tu bagus lah tu. Jadi isteri kita pun khabar. Abang nak tahu tak sebenarnya? Abang tahu tak kilang sebelah rumah kita ni, sebelah taman rumah kita ni kilang tu dah operasi. Tahu? Lepas tu apa kaitan dengan lampu? Cerita dia. Sejak daripada kilang tu operasi, rumah kita ni banyak gelkatu. Nampak?
Jadi saya ambil 3 lah lampu supaya tak ada dekat tu. Kita pun tu tanda faham. Tu anak pun tak tahu pasal apa orang Melayu dia kenapa tak Y ke U ke A E I O U kan, banyak lagi huruf kan. Faham. Bila faham malam tu tidur nyenyak. Jadi ini contoh je lah anak-anak selit. Sebenarnya tak ada pun dalam poin Lana ni. Jadi di situ anak nak bagi tahu apa? Di situ anak nak bagi tahu bahawa kenapa ahli falsafah dulu ada yang mengatakan bahawa nak mengecapi kebahagiaan dengan tahu, dengan makrifah. Dipanggil sebagai makrifah ataupun epistemologi. Ada ahli falsafah yang mengatakan bahawa kebahagiaan itu dikecapi dengan apa? Dengan kepuasan. Maka lahirlah satu mazhab namanya Epikureanism ataupun Epikurus. Dia punya pengasas dia Epikurus. Jadi Epikurus ni dia mengatakan bahawa kebahagiaan itu dikecapi dengan kepuasan. So, korang buatlah apa-apa asalkan korang ni puas. Nampak tak? Jadi itulah namanya asas kepada hedonism. Dan hedonism dia ada kaitan dengan ideologi utilitarianism. Itu cerita dia lagi panjang lah. Cuma anda nak sebut apa nama? Sekarang ni yang sedang dipasarkan pada kita oleh TikTok adalah apa? Adalah hedonism. Dia nak bawa benda tu supaya sebati. Tiba-tiba kita pula tolong promote. Minta maaf lah nak sebut. Tiba-tiba kita pula tolong promote. Kalau kita rasa kita nak mengubah TikTok ni, nak mengubah dia punya konten. Yang tu kalau nak jawab tu panjanglah cerita dia. Nak jawab tu panjanglah cerita dia. Kena tahu algoritma TikTok tak sama dengan aplikasi yang lain. Lepas tu kena tahu bahawa dalam TikTok tu video ada berjuta-juta. Kita masuk, semua ahli PAS masuk TikTok pun takkan mengubah isi konten TikTok tu. Dan kita katalah, saya buka Facebook, buka TikTok, tengok dia letak kuliah Ustaz Dasuki ke Ustaz Dasuki. Full Ustaz Dasuki kah? Awak Ustaz Dasuki pula tiba-tiba. Full kuliah Ustaz Dasuki kah? Tak, dia selang-selang. Ustaz Dasuki, lepas tu yang ni berjoget, separuh bogil. Ni berjoget, separuh bogil, kuliah balik. Joget, separuh bogil. Tu apa? Tu algoritma tu. Yang tu anda rasa korang pun dah tahu buat algoritma tu lah. Jadi anda nak sebut apa malam ni? Anda nak sebut itu antara sebab-sebab kesesatan golongan terdahulu. Golongan terdahulu, anda ulang sekali lagi, tersesat disebabkan hawa nafsu. Hawa nafsu tersesat disebabkan apa? Shaivism. Shaivism ni apa Rahman? Shaivism. Anda ada sebut ke? Okey. Apa nama tadi? Dia terlahir daripada asas ataupun cara fikir yang salah. Hawa nafsu mendorong kepada cara fikir yang salah. Seperti mana contoh-contoh yang anda sebutkan tadi. Maka hawa nafsu itulah yang dimention oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat mereka yang telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Maka kita tengok orang barat tau. Orang barat ni apabila mereka mengkaji, apabila mereka buat satu eksperimen kajian, mereka akan menganggap bahawa kajian mereka inilah yang paling betul. Sebab apa? Aku kaji. Ni namanya aliran empirisisme yang anda sebutkan tadi. Aku kaji dan aku dah test. Memang jadi. Memang betul. Okey, soalan dia bukan semua boleh kaji. Benda ni, kalau anda nak cerita ni, dia akan jadi panjang sikit lah. Benda ni telah menyebabkan munculnya pelbagai mazhab dalam liberalism. Dalam liberalism ataupun dalam ideologi ni, anda bagi satu contoh. Dia ada fasa sebelum ada negara Amerika dan juga selepas ada Amerika. Liberalism sebelum ada Amerika ni, liberalism mereka mengajak kepada apa? Itu contoh dia. Itu nak cerita dia. Liberalism sebelum ada Amerika, waktu siapa nama yang buka Amerika tu, siapa nama? Siapa nama? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ke yang buka Amerika? George Washington. Bukan George Washington. Columbus. Christopher Columbus. Christopher Columbus, waktu dia masuk ke Amerika yang Red Indian punya, waktu tu liberalism bawa macam mana? Waktu tu liberalism bawa bahawa liberalism ni kita tak usik tang orang lain. Nampak? Liberalism hipokrit orang panggil kan. Kita ni apa nama? Kita just nak berdagang saja. Itu hipokrit dia. Kita mari datang ni nak berdagang, nak berbuat baik. Liberalism ni dia kena ada hubungan antara kaum. Kurang ajar betul. Tapi selepas daripada zaman tu naik Hobbes, apa dia punya ni? Ideologi dah bertukar. Liberalism dah bertukar. Apa dia? Liberalism dah bertukar tu bebas menjajah negara orang. Itu contoh. Ini anak ambil singkat dia lah.
dia punya ni kalau tak panjang. Kalau tak panjang. Ana ada tulis panjang benda ni dalam Facebook Ana. Nanti kalau ni Ana share pada sahabat-sahabat lah, tentang benda ni. Maksudnya apa nama? Maksudnya hipokrit lah ayat dia. Bila mana hang tak ada negara, bila mana hang baru nak masuk negara orang, liberalism hang kata macam gini. Bila mana hang nak menambahkan kuasa, liberalism boleh bertukar pula. Nampak tak? Jadi itu ringkas ceritanya ideologi yang terasas daripada nafsu. Sebab itulah Nabi SAW sebut. Kita macam ana sebut tadi kan. Nabi mention apa semua ni. Ana cuba kita ambil angle pemikiran. Bukannya salah pun. Maksudnya bukanlah semua sembahyang kita bayang dari segi pemikiran. Tak boleh lah. Sembahyang lah. Jadi antaranya yang Nabi mentionkan ada 3 perkara yang membinasakan, iaitu syuhun muta', iaitu kedekut yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Lepas tu wa ijabul mar'u bi nafsihi. Ketiga benda inilah yang menjadi ciri-ciri keruntuhan ataupun kesesatan golongan terdahulu. Jadi ketiga-tiga ini ada ideologi dia yang nak duk tengah sebut ni. Ada tak ideologi yang mengajak kepada kedekut? Yang mengajak kepada kedekut ni adalah ideologi materialism, ideologi kapitalism. Ini 2 ideologi antara ideologi yang menggagas kepada kekedekutan. Apa benda aku cakap ni? Kekedekutan. Kekedekutan ini apa dia? Kekedekutan ini kalau kita lihat dalam liberalism klasik dan juga neoliberalism. Okey, dia mula-mula liberalism klasik, lepas tu liberalism moden, lepas tu neoliberalism. Dia ada 3 fasa. 3 fasa. Orang liberalism klasik, dia memperjuangkan kebebasan para peniaga. Kesimpulannya kapitalis lah. Geng-geng liberalism moden kata tak boleh. Orang-orang yang berniaga ni kita kenakan cukai pada mereka supaya cukai-cukai tersebut boleh dibagi pada orang miskin untuk memberi kebebasan pada orang miskin. Orang miskin tak bebas kata dia. Sebab apa? Sebab orang miskin dia nak makan, tak boleh makan apa yang dia nak. Tiap-tiap hari makan Maggi saja sebab tak ada duit. Lepas tu pula dia tak dapat pergi sekolah, tak bebas nak belajar. Sebab apa? Tak boleh bayar yuran sekolah dan macam-macam. Iaitu liberalism moden. Mai datang neoliberalism. Neoliberalism ni dia memperkasakan liberalism klasik tadi. Dia kata apa nama? Dia orang kata apa nama? Dia orang kritik balik liberalism moden. Sekarang ni masalah dia peniaga tu dia kaya sebab usaha dia. Jadi kita kena bagi kebebasan. Mana boleh kenakan cukai kepada orang-orang kaya. Ni mai datang neoliberalism. Sebab itulah kapitalis yang ada pada hari ini mengamalkan neoliberalism yang mana kita saksikan bahawa tokey-tokey besar tak kena cukai. Kita tengok orang yang ada lesen AP, yang boleh import kereta, yang boleh import beras, yang boleh import barang gula daripada luar masuk ke Malaysia. Dia ada lesen AP dan dia tak kenakan cukai. Yang kena cukai siapa? Orang macam kita ni yang tak ada lesen AP, hampa nak pergi import barang, hampa kena cukai. Itu contoh. Tokey-tokey di bursa saham. Ada 30 syarikat besar. Kena cukai ke? Kena cukai ke dia tu. Itu contoh. Yang nak sebut bahawa neoliberalism pada hari ini dia mengajar kepada konsep kekedekutan. Okey. Termasuk juga materialism. Sebab itulah Suratul Kahfi menceritakan tentang materialism yang menjadi kemuncak fitnah Dajjal di akhir zaman. Dalam masa yang sama, kita tengok juga bahawa di akhir zaman Dajjal akan bawa unsur-unsur materialism. Benda ni telah diingatkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, point dia materialism. Menyebabkan orang akhir zaman semakin hari semakin kedek. Semakin kedekut. Sebab itu Nabi peringat. Bila mana ada 3 benda ni, binasa. So kita kena tahu akhir zaman adalah zaman kebinasaan, antaranya sebab kedekut. Habis cerita. Lepas tu hawa nafsu. Tadi anda dah sebut tentang hedonism. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, kagum dengan diri sendiri. Antaranya humanism, liberalism. Kagum dengan idea dia. Aku yakin apa yang aku cakap ni betul. Lepas tu dia pergilah cakap. Dia pergi goreng dalam Facebook. Sebab dia yakin. Bukan dia yakin apa. Dia tak ada hujah pun. Dia kata suka hati aku lah mulut aku. Nanti ke akhirat, macam mana? Sebab itulah Nabi SAW peringatkan tentang lidah. Peringatkan tentang bahaya lidah.
tentang maksiat lidah, banyaklah hadis tu kan, korang boleh search sendiri kan. Jadi anak sebut apa kenapa? Ini semua membawa kepada kesesatan. So kalau kita, kalau orang biasa lah kan, orang biasa, bila mana dia baca hadis ni minta maaf lah, anak bukan nak peleceh siapa-siapa lah, bukan niat begitu. Anak nak cerita je. Supaya kita punya kepahaman kena menjangkaui sikit. Kalau biasa kita baca hadis ni, kita akan anggap hadis ni mengajak kepada tasawuf. Betul tak? Kita kata ya ni supaya kita jadi baik. Kita janganlah kedekut, kena bermurah. Dia ambil angle tasawuf. Tak salah. Tak salah. Tapi kita ni sebagai ahli gerakan Islam, kita bukan ambil angle tasawuf saja, kita ambil angle pemikiran barat yang mengajak membawa kepada kebinasaan. Sebab itulah kapitalis contohnya kan. Mereka mengatakan bahawa kapitalis adalah solusi kepada isu kemiskinan. Tengok orang miskin kat Amerika, berapa banyak orang tak ada rumah. Jadi sembang apa? Ni semua sembang kari belaka semua. Sebab itulah tajuk yang seterusnya adalah teori barat yang buntu. Macam anda sebutkan tadi dah. Yang mana bahawa dia orang mengemukakan satu teori, kena faham, namanya teori. Nama pun teori. Dia orang kata kita ni nak menyelesaikan isu kemiskinan kena ikut teori Adam Smith, bukan Karl Marx, kapitalis. Mai datang orang-orang Soviet, orang-orang timur, dia kata dah. Kapitalis telah menyebabkan berlakunya penindasan terhadap orang miskin ataupun golongan pekerja. Jadi kita kena perkasakan sosialis. Tak ada siapa-siapa boleh memonopoli barang produksi, alat-alat produksi, contoh macam kilang, mesin dan sebagainya kan. Lalu lahirlah sosialis. Jadi adakah selesai masalah? Sosialis telah melahirkan penindas. Ni terbukti dalam sejarah. Sebab itu anak bagi tahu, masing-masing nak mengeluarkan teori, tetapi teori mereka tak selesaikan masalah. Sebab itulah golongan terdahulu sesat. Golongan terdahulu ni sesat sebab apa? Mereka mengemukakan teori-teori mereka. Tuhan ni macam kubang aku rasa. Teori lagi. Dewa ni ada 12. Teori lagi. Apa lagi? Raja Namrud tadi kan. Dia kata aku rasa aku ni Tuhan. Teori semua teori. Adakah ada hujah? Teori-teori itu ada hujah? Memang tak ada lah. Sama macam barat. Teori-teori mereka tidak berpaksi pada hujah. Sekarang start daripada 2015 ada seorang penulis barat yang Ana nak mentionkan, dia ada tulis tentang pasca kapitalisme. Ana ada tulis benda pasca kapitalisme ni dalam Facebook. Ana korang kena rajin search. Yalah, tulis pasca kapitalisme. Masing-masing sudah melihat bahawa kapitalisme akan berakhir. Masing-masing tu tak ramai. Tapi mereka masih lagi tegas dengan kapitalisme. Kalau itu cerita dia panjang lah dan lari tajuk lah. Jadi anak nak sebut apa nama? Yang anak nak sebut bahawa teori-teori barat dia menemui jalan buntu. Sebab itulah kita dakwah. Kita nak bawa dakwah orang merangsang kepada otak ataupun fikir yang betul. Dia gini. Kita boleh bayang tak bagaimana seseorang tu semakin dia berfikir dengan betul, semakin dia jauh dengan Tuhan. Logik tak? Sedangkan Tuhan yang buat akal. Tuhan yang buat otak manusia. Tuhan yang buat manusia. Macam mana Tuhan sendiri suruh manusia berfikir? Tiba-tiba semakin manusia berfikir, semakin tak kenal Tuhan. Semakin tersesat dia. No. Itu salah. Itu salah. Sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala suruh berfikir itu berlonggok dalam Quran dan suruh berfikir dengan betul. Dan berfikir dengan betul ni kita kena kembali kepada apa yang disebut fikrah Islamiah. Fikrah Islamiah itu adalah berfikir dengan betul. Bukannya fikrah Islamiah tu maksudnya hang tutup kepala otak hang jangan fikir, hang buat je kerja. No, tolonglah. Hang jangan fikir. Yang ni biar orang lain fikir. Hampa follow saja. Tak boleh. Nabi SAW merangsang sahabat-sahabat Nabi berfikir. Setiap sahabat Nabi berfikir. Mesyuarat. Untuk apa mesyuarat? Mesyuarat tu hanya sekadar untuk follow je ke? No, mesyuarat untuk fikir. Mengeluarkan idea untuk menyelesaikan satu masalah. Dan lain-lain lah. Ada banyak lagi yang nak disebut. Lepas tu yang terakhir poinnya adalah dakwah para Nabi membetulkan cara berfikir. Tu dah cerita dah tadi. Dakwah hari ni yang tumpul. Dakwah hari ni yang tumpul ni tajam lah sikit. Jadi anak rasa sahabat-sahabat pun boleh baca sendiri tu. Tentang dakwah pada hari ni. Dakwah bersifat test. Bersifat try and error. Kita cuba. Kita buat cara macam ni. Kita cuba. Anak nak bagi tahu apa? Ada dalil tak? Kalau ada dalil, guna dalil. Lepas tu daripada dalil itu keluarkan kaedah.
Dan buku yang paling ana syorkan Usulud Dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Di situ banyak sangat uslub-uslub dakwah, kaedah-kaedah yang perlu kita ikut berbanding dengan kita nak try. Berbanding kita nak test, nak try buat cara ni dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dah tunjukkan cara dakwah yang betul. Dan kalau sahabat-sahabat kata, aku buat dakwah cara aku, takkan ni bid'ah kot. Kan? Anda bukan nak timbulkan soalan bid'ah, tapi anda nak sebut apa nama? Nak sebutnya apa nama? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluh amru hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan terbaiki ataupun tidak akan terbaiki umat pada hari ini melainkan terpaksa juga menggunakan kaedah yang telah dilalui oleh orang-orang dulu. Maka kita kena mengkaji cara orang-orang dulu menyampaikan dakwah mereka, dan anda dah datangkan poin-poin tadi bahawa zaman Nabi SAW dan para sahabat, dakwah mereka itu adalah menggunakan merangsang akal. Dan kita lihat kenapa nabi-nabi tersebut, nabi-nabi, anda cerita ni macam banyak lagi anda nak sebut, tapi masa tak banyak. Apa nama nabi-nabi terdahulu, mukjizat. Anda bagi satu contoh. Berapa ramai di kalangan kita apabila menghuraikan bab mukjizat, seolah-olah kita bayangkan mukjizat tu semacam kuasa super power. Duk bayang Avenger lah apa semua kan. Kuasa super power yang Allah bagi pada Nabi. Nabi-Nabi ni ada tongkat. Jumpa je tongkat serap jadi ular tu. Kita bayang, ni macam Thor punya tukui. Thor kan. Avenger. Tukui, baling. Tiba-tiba boleh mai datang balik apa benda. Bukan. Kita jangan fikir mengarut macam tu. Dia sebenarnya mukjizat ni, kalau kita tengok takrif dalam Quran dan sebagainya, takrif dalam hadis, dalam ilmu tauhid, bahawa mukjizat itu adalah hujah. Mukjizat itu adalah hujah yang anda nak bagi satu contoh malam ni, yang mana dengan hujah tersebut tidak boleh dipatahkan oleh siapa-siapa. Sebab itu zaman sekarang hujahnya Quran. Okey, zaman dulu anda bagi satu contoh. Kaum Nabi Soleh. Ni contoh je. Sebenarnya banyak nak cerita tu. Kaum Nabi Soleh. Dia orang ni adalah pakar batu. Dia orang tahu batu ni padat, batu ni ada ruang kosong, batu ni power, batu ni boleh buat rumah, batu dia orang kenal. Dia orang pakar batu. Benda ni tengok dalam Quran, Allah SWT dah cerita wa yanhituna minal jibali buyuta, mereka ni mengukir bukit-bukit. Lepas tu pula jadinya bila mai datang Nabi Soleh alaihi salam mengajak mereka untuk kembali pada Allah SWT, dengan kaedah apa? Dia orang minta, dia orang kata, hang siapa nak ajak-ajak kami? Aku ni Rasul. Okey, buktikan kamu ni Rasul. Kamu ni utusan Tuhan. Keluar mukjizat. Mukjizat dia apa? Keluarnya unta daripada batu yang dalam tu. Memang dia orang tahu batu tu tak ada ruang kosong. Macam mana unta boleh keluar daripada batu tu? Sedangkan dia orang ni pakar batu. Dia orang sangat yakin, dia orang tahu bahawa dalam batu tu padat. Pepejal ke apa, mampat ke apa benda kan. Tiba-tiba boleh keluar unta. Jadi bila mana keluar je unta, mereka tak ada jawapan. Mereka tak ada hujah. Sebab itu para nabi dulu datang hujah bukan dengan Quran apa semua ni, akan tetapi dengan bila mana dengan orang panggil apa nama maknawi, dengan satu lagi apa? Hissi. Hujah hissi. Apa nama? Mukjizat hissi nama dia. Iaitu bila mana nampak je unta keluar daripada batu, dia orang langsung tak ada jawapan. Dia orang tak boleh nak tolak. Benda depan mata kot. Benda depan mata. Ana bagi satu contoh yang kedua. Macam dah nak habis. Masa ana pun tak banyak sebenarnya. Contoh yang kedua, Nabi SAW. Nabi ni daripada kecil dikenali Al-Amin. Boleh dipercayai. Lepas tu pula, semua kenal. Satu Mekah kenal dia. Satu Mekah kenal. Ni budak baik, budak jujur, tak pernah bohong, tak pernah rimbat, sipu orang. Memang bagus . Semua orang tahu. Lalu Nabi SAW bila mana nak dakwah secara jahar. Nak dakwah secara jahar. Dakwah. Anak sebut ni dakwah secara jahar. Ni tengok dalam fiqh sirah apa semua banyak. Nabi mula macam mana? Nak dakwah secara jahar. Nabi naik satu bukit. Lepas tu Nabi kumpulkan orang Mekah. Nabi SAW tanya, wahai orang-orang Mekah, sekiranya ada tentera di belakang bukit ni nak serang Mekah, korang percaya kat aku tak? Orang Mekah kata, semua percaya, kami percaya kat hang. Kami percaya kat hang. Tu hujah tu. Hujah. Kami semua percaya kat hang. Hang tak pernah bohong. Kami kenal hang daripada kecil. Lepas tu Nabi SAW kata, sekarang ni aku nak bagi tahu aku ni Rasulullah. Nampak? Itu jadi hujah. Orang Mekah tak boleh jawab. Faham? Tu namanya dakwah.
Orang Mekah tak boleh jawab. Sebab apa? Takkan bila mana Nabi kata aku ni Rasulullah, tiba-tiba orang Mekah kata, tak percaya lah, tak percaya lah. Tak ada model. Tak boleh percaya. Bukan, maksudnya tak boleh tolak. Sebab tadi dah kata percaya. Kan? Tadi dah kata kami memang percaya ke hang. Tiba-tiba Nabi ngaku Nabi tak percaya pula. Macam mana? Nampak tak? Jadi sebab itu anak nak bagi tahu bahawa dakwah Nabi tu dia mesti guna otak. Dia mana dakwah try and error, dia mesti guna otak. Ransang cara berfikir orang Mekah tu. Itu kalau nak cerita lagi panjang dan anak rasa masa anak pun tak apa nak ada sebab anak ada online yang kedua lepas ni. Wallahu alam. Sila Musi. Terima kasih kepada Ustaz atas pengisian yang disampaikan. Boleh Ustaz slot Q&A sikit boleh Ustaz? Apa dia? Q&A sikit boleh? Boleh tapi jangan lama-lama tau. Jadi, Lepas ni kalau tak dan hari ni, lepas ni buat lagi. Boleh anak buh lagi. InsyaAllah. Kita raikanlah kalau ada soalan. Cuma Ustaz minta ulangkan sikit Ustaz berkaitan tadi banyak izm-izm yang Ustaz sebut tadi. Berkaitan Yang mana tu? empirisme dengan syaivisme. Syaivisme tu yang mana? Bila masa nak sebut Syaivism. Yang Raja Namrud tu. Apa dia? Yang bab Raja Namrud tu. Atheist. Yang tu atheist. Atheism. Kalau Raja Namrud, atheism. Atheist. Oh, itu. Ataupun ilhad. Yang Syaivism tak ada? Syaivism mana? Tak tahu ada tak sebut. Tak tahu bila masa nak sebut tak. Satu dengan Epicurus. Epicureanism. 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 Epicureanism ni zaman Yunan ni. Jadi banyak dia punya idealism Ustaz sebut tadi lah. Banyak. Jela-jela. Sila ada soalan lagi. Tak ada dah. Tak ada dah nak masuk nak tukar bilik pula ni. Maybe saya Ustaz, maybe satu soalan ringkas boleh? Ya, sila. Tentang betulkah ada orang kata pertama sekali nama saya Ahmad Adib, saya daripada UIA Pagoh, Johor. And then soalan saya tu tentang realisme. Betulkah orang kata realism ni realism? Okay. Betulkah orang kata realism tu dia ada kaitan juga dengan Islam daripada sudut Islam kan datang kepada benda yang realistik kepada masyarakat dan juga lain-lain. So adakah benda tu betul? Kalau ia betul pun adakah keseluruhan ataupun sebahagiannya sahaja? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Soalan best. Okey. Tapi kalau anak nak jawab ni digeram tau, digeram. Dia rasa nak jawab panjang ni. Apa nama dia gini, yang pertama kita kena tahu bahawa Islam adalah Islam. Al-Islamu huwal Islam. Islam. Okey. Cumanya ada unsur-unsur dalam ideologi ni, dalam banyak-banyak ideologi ni ada depat unsur-unsur tu dari yang sama dengan Islam. Ada part-part memang banyak. Contohnya macam kebebasan. Islam bawa kepada kebebasan. Bukan kebebasan cara liberal. Nampak tak? Okey, termasuk juga dengan apa soalan tadi dengan realism. Realism dia dalam Islam dia ada unsur-unsur yang bahawa Islam bersifat waqi', bersifat realistik. Tetapi realism tu bukan daripada Islam. Realism tu dia bercampur. Contoh aja. Contoh yang sebulu dengan realism adalah pragmatism, makan keliling. Makan keliling ni maksudnya apa nama? Anda rasa semua orang tahu makan keliling kan? Dengan parti ni pun dimakan, dengan parti ni makan, janji aku untung. Jadi cara Islam macam tu ke? Cara Islam betul Islam itu realistik dan Islam itu ada
Realism prinsip hancur. Mazhab ideologi realism prinsip hancur. Prinsip bukan utama tetapi yang penting survival. Itu ajaran realism lah tu. Ajaran realism. Wallahu a'lam. Boleh kot? Anda nak jawab panjang lagi ni, geram masa. InsyaAllah nanti kita akan panggil lagi lah untuk tajuk yang khusus lah berkaitan pemikiran. Jadi sebab Ustaz pun mengejar untuk room yang seterusnya. Cukuplah untuk satu soalan pada malam ni. Selebihnya nanti kita simpan untuk slot yang akan datang lah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Mujahid atas perkongsian berkaitan sesat disebabkan cara berfikir yang salah. Maka memberikan iktibar kepada kita untuk memperbetulkan baliklah cara fikir kita yang jika sebelum ni salah, kita alignkan balik dengan cara fikir yang berbentuk fikrah Islamiah. Jadi terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di alam maya. Terima kasih untuk join. Sahabat-sahabat yang lain bolehlah tinggalkan majlis, dan sahabat yang Dewan Pemuda PAS Johor Bahru boleh stay kejap. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Okay, baik, seperti biasa untuk ahli Dewan Pemuda PAS Johor Bahru, setiap kali kita selepas pengisian kita dimintalah untuk mengisi borang ulasan untuk program kita, perangkap sebagai rekod kehadiran kita lah bagi rekod Fikri 2.0 ini. Jawab Nasya dalam grup pemuda grup Infiru. Jadi sementara tu boleh isi Google Form tersebut untuk rekod kita daripada Akademi Tarbiyah. Jadi seterusnya untuk makluman juga untuk ahli yang berlepas Johor Bahru, untuk rekod ataupun usrah kita yang seterusnya adalah pada 22 Disember hari Rabu. Usrah muda PAS Johor Bahru pada 22 Disember. Jadi boleh save the date untuk hadirlah 22 Disember. Kita akan menggunakan usrah kita akan menggunakan buku Risalah Ta'lim. Menggunakan buku Risalah Ta'lim, boleh tengok dekat kamera. Buku ada purple ni. Boleh didapati di kedai buku macam Badan dan sebagainya lah. Boleh usahakan untuk ada sebuah buku seorang dan hadir dengan dalam usrah. Jadi saya nak buka kepada pimpinan pemuda harian, sekiranya ada pengumuman untuk disampaikan, silakan. Jelas KP ke? Silakan. KP ada dalam KP online Kalau ada silakan pengumuman. Siapa yang sampaikan ni? KP dia cakap tak ada? Ada terus. Terus. Silakan KP untuk berikan pengumuman ke makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahman atas penyusunan program pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, untuk pengumuman pada hari esok PAS kawasan Johor Bahru akan adakan majlis untuk menangisi pemergian tak adalah untuk kita perkataan ra'i macam tak sesuai, jadi untuk kita bersama-sama inilah untuk sahabat-sahabat kita yang akan bakal berpindah, jadi dijemput untuk ke pasti Izzuddin ni Omar Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam Kebun Teh di Kampung Kurnia.
di Kampung Kurnia dengan berpakaian baju raya. Kita nak bawa Zaim, kita pakai baju raya. Jadi setakat ni tu je lah program yang yang umum, dan kita daripada Dewan Harian kita akan ada perjumpaan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka pada hari Ahad ini. Jadi sekadar makluman itu saja kot, tak ada lagi. Allah alam. Besok, orang boleh bawa juga sikit. Makluman daripada Lajnah pula kalau ada. Daripada Lajnah. Oh, ada satu lagi pengumuman. Pada hari Ahad pagi kita negeri akan mengadakan kursus penulisan surat rasmi. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat boleh join dia khususnya kepada Jabatan Setiausaha PAS Pemuda Negeri, Kawasan dan Cawangan. Cuma mungkin ada yang jadi SU, contoh SU bagi DEX ke, SU bagi lajnah-lajnah pun boleh join juga. InsyaAllah nanti kita bagi link dalam official lah. Tarikh dia hari Ahad ni 12 hari bulan 12 jam 9 pagi. Dan pada hari Sabtu sebenarnya kita ada sambutan 70 tahun PAS di Terengganu. Jadi mungkin ada program-program live, kita dijemput lah untuk memeriahkan secara online. Allah alam. Tanya. Hello KP. Hello. Johor tak ada apa program ke? Kita buat konvoi ke apa ke? Boleh nak buat. Setakat ni belum ada lagi di peringkat Johor punya pengumuman. Itulah, kalau bahagian JB nak buat boleh je. Boleh terus. Kalau ada yang dah siap buka tasnya mereka dan 70 langkah. Deep. Ni sikit daripada Dex. Yeah. Syafa ada buat permintaan. Nak petang-petang main bola padang. Ajak tim JB sahaja. Kita pemuda. Main dekat padang sekolah Cikgu Rodi, Kampung Melayu. Oh, ataupun ni dekat Asrama Putra, dekat Saiful Islam punya warden. Pemuda kawasan semua masuk lah. Maksudnya kita main dengan tim kita je JB. On tahun. Syafa sahut seruan Syafa ni. Ada lagi? Dia Haji AKP. Okey, baik. Kalau tak ada, terima kasih kepada yang hadir pada malam ni. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah boleh bagi sumbangan bulanan kat Ana lah. Cash ataupun buy-in. Terima kasih. Dia bukan masuk je ni. Dia sebab tak ada jawapan semalam teruskan. Oh gitu. Okey. Baik, terima kasih kepada hadirin yang berada di Maya dan juga yang berada dalam Dewan untuk beri komitmen untuk program Rikoh Fikri pada malam ini. Seterusnya kita akan berjumpa. Jangan lupa minggu hadapan diharap para pemuda dapat menghidupkan usaha cawangan. Kan? Walaupun yalah mungkin ada ahli yang meninggalkan kawasan cawangan, namun itu tidak boleh menjadikan sebab lah untuk kita menghentikan usaha menghidupkan cawangan. Gerakkanlah usaha cawangan sama ada secara gabungan secara gabungan ataupun bersendirian, kan? Jika tidak ada pengisian boleh menggunakan kertas kerja yang telah diberikan pada malam ni
untuk dikongsikan di peringkat cawangan lah. Pastikan usrah cawangan tu dihidupkan khususnya oleh JPC lah, Jabatan Jabatan JPC tu. Jawatankuasa Pemuda Cawangan. Jawatankuasa Pemuda Cawangan lah yang gerakkan sekiranya orang yang senior-senior tak yang ni cawangan ke depan. Usrah Pemuda Kawasan yang 22 tu. Okey. Jadi kita tangguh, nak cakap ni? Tak boleh. Jadi kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqqi tawassul sadaqallah. Terima kasih Surai. Boleh. Ni jual. 30. Assalamualaikum. KP. Alah dah. 13.